Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Nadia binti Tukiman, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Kelas Pesawit Kulai Johor. Okeylah anak-anak murid sekalian, perkongsian kita pada hari ini bertajuk Budi Bahasa Budaya Kita. Budi Bahasa Budaya Kita. Anak-anak murid sekalian, siapapun kita, budi bahasa mestilah diutamakan. Dalam kehidupan moden yang hebat dan maju, budi bahasa jangan dilupakan dalam melayari kehidupan yang penuh ujian dan cabaran. Ibu bapa dan orang-orang tua dahulu sering menasihati anak-anak, sehebat mana kau berilmu dan maju, jangan sesekali lupa budi bahasamu pada setiap masa. Pesanan itu sering diingatkan oleh ibu bapa yang mementingkan budi bahasa dalam kehidupan mereka. Kerana budi bahasa itu penting. Kenapa ianya penting? Jawapannya, ia ada kaitan dengan akhlak dan tamadun Islam. Baik, jom kita lihat apa yang dimaksudkan dengan budi bahasa. Baik, maksud budi menurut Kamus Dewan tahun 2005, budi ialah akal dan bijaksana atau perangai, akhlak, tingkah laku, watak atau sifat baik, perbuatan baik, kebajikan, bicara dan daya upaya yang baik. Pengertian ini membawa maksud budi ialah kebaikan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan terhadap individu atau kumpulan yang lain. Okey, seterusnya maksud bahasa. Menurut Kamus Dewan 2002, menjelaskan bahawa maksud bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia dan percakapan yang baik, tingkah laku yang baik dan sopan santun. Jadi, dirangkumkan apa yang dimaksudkan dengan maksud budi bahasa. So, menurut Kamus Elektronik Pusat Rujukan Pesuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, budi bahasa merangkumi pekerti, akhlak, watak dan kelakuan yang baik, sopan, pemurah dan sebagainya yang disebut sebagai nilai-nilai murni. Baiklah, cantik rupa paras tak ke mana. Nanti tua berkedut juga. Tapi kalau cantik budi bahasa, sampai ketua pun orang suka. Mari kita lihat pula, apakah ciri-ciri seorang yang berbudi bahasa? Macam cikgu bagi tahu tadi, maksud budi, maksud bahasa dan maksud budi bahasa ini adalah umumnya nilai-nilai murni yang diterima dan diamalkan dalam masyarakat kita. Dari segi pekertinya, dari segi akhlaknya, watak dan kelakuan baiknya, sopan santunnya, pemurah hati dan juga nilai-nilai murni yang lain yang diamalkan dalam masyarakat kita. Tak kira bangsa, semua bangsa, agama menuntut kita untuk bersikap dan berbudi bahasa. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia, kerana apa? Kerana tidak berbudi. Okey anak-anak murid sekalian, kalau kita cakap pasal budi bahasa kan, kenapa? Okey, kenapa pentingnya berbudi bahasa dan apa tujuannya kita berbudi bahasa? Baik, cikgu terangkan di sini. Tujuan dan kepentingan budi bahasa kepada individu, kepada seseorang. Okey, yang pertama, dihormati orang lain, mudah didampingi dan melahirkan individu yang beretika dan sopan santun. Dari segi masyarakat pula, mewujudkan perpaduan di antara kaum, dapat mengelakkan perbalahan, dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan juga dapat melahirkan masyarakat yang bertamadun. Seterusnya, kalau kita lihat dari konteks negara, kepentingan dan tujuannya adalah untuk mempamerkan nilai yang positif kepada pelancong asing, menarik minat pelancong asing untuk datang ke negara kita dan juga bagi menjaga nama baik negara. Apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasar? Apa guna memandang cantik kalau tidak berbudi bahasa? Banyak cikgu berpantun hari ini berkaitan dengan budi bahasa. Okey, baik. Jom kita tengok.
contoh sikap yang tidak berbudi bahasa yang selalu sebenarnya kita lihat dalam kehidupan seharian kita. Okey, untuk gambar yang sebelah ni. Dia cakap apa tu? Why isn't anyone giving up their seat for me? Tu ibu mengandung kan naik bas ke atau naik LRT dan sebagainya kan, tapi tidak ada pun seorang individu yang rasa bertanggungjawab untuk memberikan tempat duduk kepada ibu mengandung tersebut. Rasanya ramai yang pernah lihat, pernah tonton kan satu iklan di TV kan berkaitan dengan ibu mengandung. Lepas tu ada satu penumpang tu dia buat tidur, kononnya macam tak nampak lah ibu mengandung berdiri depan dia. Okey, so kita kalau lihat tak semestinya ibu mengandung lah, mungkin orang tua atau kanak-kanak kan, sekurang-kurangnya kita yang muda ni yang masih larat dan masih berdaya untuk berdiri, kita bagilah peluang kepada mereka untuk duduk. Okey, gambar seterusnya. Malaysia kita ni kan, hululah tangan tu cepat, terketar-ketar. Tu orang muda bercakap dengan orang tua. Orang tua tu kata apa? Ni bukan budi bahasa ni, mudi sentiasa ni. Okey, jadi kita untuk orang-orang yang bekerja di front desk atau meja hadapan kan, perlu berbudi bahasa lah dengan sesiapa saja. Okey, tak kira pangkat dan latar belakang mereka, perlu berbudi bahasa, terutama sekali dengan orang tua. Okey, seterusnya kita lihat gambar ni. Antara contoh-contoh lain kan, yang mereka-mereka yang tidak berbudi bahasa menggunakan perkataan tidak elok ketika bercakap. Macam mana tu? Lelaki tu tengok, perempuan ni cantiknya kan? Cantik dah. Physically, luarannya dah cantik pakai. Lawannya. Tapi bila dia cakap dekat telefon atau dia berbual dengan kawan-kawan, keluar segala kata-kata yang kasar, kata-kata yang kesat kan. Dah nampak tidak elok pula. Jadi, gunakan perkataan-perkataan yang elok ketika bercakap. Tambahan lagi untuk kaum wanita kan. Nampak tak manis bila kita mengeluarkan kata-kata yang tak elok lah untuk disebut. Alright. Okey, seterusnya merokok di tempat awam. Kita kena alert lah, kita kena berhati-hati dengan persekitaran kan. Kalau kita nak merokok, tempat tu ada disediakan tempat-tempat yang khas untuk perokok sahaja. Jangan sewenangnya merokok di tempat awam. Ada kanak-kanak, ada wanita mengandung dan sebagainya kan. Jadi perlu lebih berhati-hati. Berbudilah, gitu namanya kan. Berbudi bahasa lah. Berbudi bahasa tidak semestinya daripada kata-kata, dari perbuatan juga. Okey, seterusnya. Tidak beratur mengikut giliran. Ni nak naik bas ni. Cepatlah sikit kan. Okey. Satu perkara yang perlu kita ingat, walau di mana juga kita berada, ialah budi bahasa. Ni tidak beratur mengikut giliran. Ikutlah siapa yang beratur dulu, dia lah naik dulu. Jangan bertolak-tolak. Siapa yang pernah berada dalam situasi ni? Cikgu pernah zaman belajar. Kan nak kejar bas kan. Kita nak balik cepat kan. Okey, terpaksalah naik bas ramai-ramai. Macam tu. Okey, seterusnya. Ini adalah keratan akhbar ya. Tendang kepala bapa, remaja lalok akibat hidupan berlebihan. Ini adalah antara contoh tidak berbudi bahasa, iaitu tidak menghormati orang tua. Kerana apa ni? Tengok tu, tidak puas hati kerana makanan tidak disediakan. Seorang anak kurang ajar bukan saja menggelar bapanya babi, Allahu Akbar, dan ibunya anjing, tetapi turut menendang kepala bapanya ketika itu menunaikan solat. Tolong ya anak-anak sekalian, macam mana sekalipun keadaan kita, jangan sekali-kali melakukan perbuatan sedemikian, terutama sekali dengan ibu bapa kita. Okey, alangkan menyebut perkataan pun tak boleh. Ini kan pula tendang kepala. Memang sangat-sangat kurang ajar lah kalau kita gunakan bahasa kasarnya kan. Jadi memang sungguh tidak menghormati orang tua lah. Elakkan melakukan perkara-perkara sedemikian. Kita masyarakat timur kan, orang-orang timur sini, kita dididik, kita diajar untuk berbudi bahasa, mengamalkan nilai-nilai yang murni, bercakap dengan baik, perbuatan yang baik dan sebagainya. Jadi elakkan untuk menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Terutama sekali orang-orang muda macam anak-anak sekalian ya. Okey, seterusnya. Buang sampah merata-rata. Satu sampah tu kalau bercakap kan, boleh buat apa, boleh berbicara lah kan. Kau ambil sekarang sampah yang kau buang merata-rata ni. Ini juga adalah antara satu contoh lah untuk menunjukkan sikap tindak berbudi bahasa. Okey, tong sampah dah disediakan, buang dalam dia, buang dalam tong sampah ya. Ini antara satu sikap yang
uh, masyarakat kita masih lagi belum cakna lah. Okay. Alright. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita tengok sebenarnya apa punca-punca yang menyebabkan lunturnya nilai bahasa. Okay, kita dah hidup dah tahun 2021 dah ni. Tapi masih lagi ramai dalam kalangan kita, terutama sekali anak-anak muda, yang hilang budi bahasa, yang hilang nilai bahasanya. Okay, masyarakat materialistik. Cikgu dah sebut tadi kan, kita hidup dalam tahun 2021. First class infrastructure. First class infrastructure. Infrastruktur yang first class lah. Tapi mentaliti kita masih lagi third class. Macam mana tu? Budaya hedonism. Okay, budaya hedonisme ni apa? Pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan. Okay, nak seronok je kan, penerapan budaya barat kan, budaya-budaya luar kan. Kita ambil budaya luar lebih banyak daripada budaya kita sendiri. Dan seterusnya tak ada amalan menghormati. Tak ada lagi sopan santun. Tak ada lagi menggunakan kata-kata yang baik. Semua menggunakan kata-kata yang kesat kan. Bila berbual dengan kawan-kawan, panggilan, name calling kan, panggil macam-macam, bukan nama sebenar diorang kan, macam-macam lah. Itu adalah antara budaya-budaya hedonisme yang sebenarnya sangat-sangat menguasai anak-anak muda sekarang. Okay, dan seterusnya sikap individualistik, iaitu mementingkan diri sendiri dan mengambil hak orang lain. Okey, so cikgu harap perkongsian cikgu hari ini sangat bermanfaat untuk anak murid sekalian. Okey, anak-anak semua, amalkanlah sikap berbudi bahasa dengan sesiapa sahaja. Okey, sebab semuanya bermula daripada rumah. Kalau kita daripada rumah, kita dah menghormati ibu bapa, kita bercakap baik dengan mereka, di luar nanti, di sekolah ke, kan, dengan kawan-kawan ke dan sebagainya, dengan atau kita pergi kedai ke, kita berhubungan dengan orang luar ke, kita masih lagi mengamalkan nilai-nilai berbudi bahasa dengan baik. Jadi, amalkan nilai budi bahasa kerana budi bahasa adalah budaya kita. Okey, so sekian saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.